Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita Hidayatus Sibyan muka surah 16. Surah 16 baris atas sekali. Surah 16 baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang keduanya yaitu martabat yang kedua, sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun. Ta'ayyun, ta'yin. Kalau ia ada sutir, ta'ayyun. Kalau ia ada satu je, ta'ayyun. Kalau ia tu dua, ta'yin. Yang dengan qasad dan ta'ayyun. Erti ta'ayyun ni, meniat ada. Erti sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun ni, meniat akan zat sembahyang dan meniat akan waktunya waktu sembahyang atau sebabnya sebab sembahyang. Mana sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun ni, hak martabat yang kedua ni, iaitu tiap-tiap sembahyang sunat yang mempunyai waktu atau mempunyai sebab. Mana contohnya? Seperti segala sunat rawatib. Sunat rawatib yang mengiringi fardu ni, contoh semayang sunat yang mempunyai waktu. Dan sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana ni misal bagi sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sembahyang sunat yang mempunyai sebab, contohnya sembahyang gerhana. Mana niat? Seperti diniatnya usolli sunnata zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Itu misal bagi contoh niat bagi sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Kemudian di bawah tu usolli sunnata kufu syamsi awil qamar. Itu niat bagi sembahyang sunat yang mempunyai sebab, iaitu sembahyang sunat gerhana. Dan martabat yang keduanya, martabat yang kedua daripada 4 martabat. Martabat ni perekat lah, yang mana pembicaraan rukun niat, rukun sembahyang yang pertama iaitu niat. Kemudian kita mengaji bab rukun niat ni, macam dalam kitab Hidayatus Sibyan ni lah, setengah muka surat bicara bab niat. Bukan belajar bab semayang, rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, tu je. Dia niat.
Lepas tu niat apa nak niat? Hak tu budak pasti umur 5 tahun. Bukan 6 tahun, 5 tahun. Dah sungguh. Umur 5 tahun, 6 tahun. Niat. Rukun yang kedua takbir. Rukun yang ketiga berdiri. Ni hak tu memang kanak-kanak tu budak sangat. Hak Hidayatus Sibyang ni, hak sebelum masuk umur balik ada kena ngaji niat macam anak kita ni. Tak, sekarang ni memang mula-mula kita ajar ngapal dulu rukun 13. Tu budak pasti umur 5-6 tahun. Masuk sekolah rendah, kena belajar ni pula. Sekolah rendah ajar ni pula. Masuk sekolah menengah, lagi banyak belajar. Tapi ni sekolah rendah ni. Sekolah rendah. Siapa umur 12? Dah umur 12 ni dekat-dekat nak balik dah ni sekolah rendah. Pada ni. 12, 13 tu nak balik dah tu. Nak balik dah tu. Belajar ni. Ni hak ni untuk hak peringkat sekolah rendah. Niatnya apa? Gitu. Ni contohnya ni setengah muka surat ni. Ni belajar bab semayang. Ni belajar bab semayang. Belajar ngapal rukun 13. Tu memang budak pasti umur 5-6 tahun. Ni budak sekolah rendah belajar seumpama ni. Hidayatus Sibyang sebut nama dia kan. Petunjuk bagi yang baru belajar. Dia sebut kanak-kanak baru belajar. Mana pun baru belajar ni sekolah rendah. Ni sekolah rendah. Apa dia nak kena niat ni kata sekolah rendah ni sebab ilmu ni ilmu fardu ain. Belajarnya bila? Sekolah rendah. Sekolah menengah tu balik dah. Fardu ain kena beres dah. Baru masuk sekolah menengah. Ni contoh-contoh orang belajar tahap ilmu dunia. Hak dia belajar asas sekolah rendah. Bukan gitu. Naik sekolah menengah tu, tinggi dah lah dia belajar. Ke orang dia tingkatan 1. Tinggilah. Tapi belajar asas sekolah rendah. Sama lah. Fardu ain ni belajar asas je. Sekolah rendah. Hak belajar fardu ain sekolah rendah. Tadilah contoh ilmu dunia. Asasnya sekolah rendah. Maknanya kalaulah tak naik sekolah menengah misalnya, habis sekolah rendah dia tak sekolah dah, tak ada masalah dia baca, pandang, ngira, pandang. Ada ni. Boleh dah nak hidup. Tapi hidup kodok-kodok orang biasalah. Sebab apa? Sebab ilmu setakat sekolah rendah. Tapi boleh hidup di atas dunia. Boleh hidup sebab apa? Ada ilmu asas dunia sekolah rendah. Sama je kita ilmu agama. Tahap sekolah rendah ni boleh beragama dah. Sebab apa? Akidah asas selesai dah. Hak fiqh asas selesai dah. Hak tasawuf asas selesai dah kalau rendah. Tambah dah belajar lebih-lebih. Tambah dah naik tahap kalau menengah. Tak apa dah. Boleh beramal ibadat dah. Boleh buat bekal akhirah dah. Mana apa ni? Boleh hidup dah agama. Pada ni. Mana ilmu agama tahap sekolah rendah. Boleh hidup dah agama. Mana tahap kalau rendah tu tahap fardu ain. Ni kita ni tahap kalau rendah ni tahap fardu ain. Bukan tahap kalau menengah ni. Tapi kita kalaulah ilmu agama tahap pasti, ilmu dunia habis universiti kita ke khabar, ada orang kata kan? Habis universiti kita no, menara gading ilmu dunia. Ilmu agama tahap kalau pasti je. Dalam padang dah tak tahu bilang rukun 13. Tu je. Semayang tiang agama Nabi terima direct daripada Allah. Tak tu je. Tak ngapal rukun 13 hak budak pasti je. Kita kata kita nak agama. Tu panggil bohong belaka tu. Orang panggil apa? Hipokrit. Tak ada hipokrit. Hipokrit kan? Agama dunia sementara. Agama dunia sementara. Tapi agama hak kata matlamat tu ilmu tahap pasti. Dunia hak sementara, siapa kat Amerika pergi cari ilmu. Hak sementara. Ada memang hipokrit gitu. Tua ilmu dunia dah pakai dah. Kepakai lagi lepas pecing, pakai dah lagi ilmu hak belajar Amerika.
Guna lagi? Tak guna dah. Barulah nak balik kepada bekal akhirah. Lepas tu nak pakai ilmu mana? Pakai ilmu sekolah pasti. Tak mahu belajar ilmu sekolah rendah. Dah kalau nak ngaji dah apa? Biarlah. Walaupun umur 5-60 pun baru nak ngaji hak pekak sekolah rendah. Tak pelik. Zaman dulu kan ada kan kelas orang dewasa. Hak cerita pirong beli tu lah. Hak ngeja ABC tu. Tak apa, janji nak belajar. Tiba-tiba habis dah dunia ni, dia nak balik kepada wak bekal akhirah. Nak pakai ilmu mana? Ilmu sekolah pasti. Tak mau belajar dah. Tak mau dah nak berapa? Nak amal dengan ilmu sekolah pasti. Ni lagi bohong Tak ada bohong apanya. Kita nak buat kerja dunia, ilmu sampai ke Amerika. Nak buat kerja ibadat, ilmu tahap sekolah pasti. Tak bohong apa panggil? Tak, kita kerja ilmu dunia sementara je ada masa pecing. No, ilmu Amerika no. Ilmu agama ni, amal agama ni tak ada pecing. Kan ada pecing. Semayang ada pecing, puasa ada pecing. Tak ada. Pecing semayang, nyanyok. Pecing lah semayang. Pecing puasa, terlantar dah dianya. Tak ada upaya dah pencing lah puasa tu. Tu habis pecing lah, tak payah puasa lah. Bayar video sudah lah. Sebab awak terlantar dah, berat dah awak ni. Adalah. Hak uzur sangat tu baru pecing. Kalau tak, bila pencing amat ibadat, mati. Lepas tu terimalah balak ni hak lepas daripada mati di alam barzah pula. Cuma nak ceritanya macam mana kita orang belajar dunia siapa ke tinggi nak buat kerja dunia, kita pencing nak buat kerja ibadah. Ilmu mana ilmu hak tahap sekolah pasti. Itu kita bohong. Sebab apa? Memang apabila tak ada asas, nak balik kepada sekolah rendah balik ilmu memang payah. Payah tak payah pun salah kita. Ilmu mudah je, kita yang salah. Tak apalah, kita bertaubat salah kita. Kita orang lemah kan, kita orang banyak dosa kan. Kita bertaubat. Lepas tu kita belajar molek. Sabarlah. Payahnya belajar tua-tua. Redha lah, itu bahagian kita. Apa yang berlaku semua qada Tuhan. Bahagian kita gitu dah. Orang lain fokus pada amal ibadah. Belajar ada tak ada pun tak apa sebab ilmu dia cukup. Tu bahagian dia. Kita ni nak fokus amal ibadat, kena fokus di masa dengan ilmu. Payahnya lah. Payah tak payah pun kita redha, tu bahagian kita. Dan kita bersyukur lah. Sebab apa? Sebab nak belajar. Mana orang dia lepas daripada patching, dia tak mau belajar bab akidah, bab betul semayang, bab mau belajar. Bab ni, bab mujahadah hati ni, buang sifat riak, wujud tawud mau belajar. Wah amal payah. Wa amal je, lepas tu cerita kerahniang. Ni Allah ni kerahniang. Nampak Allah, rasa Allah dia main tu. Kita pun khoyah. Dah ni. Dah dia bab ilmu asas dia tak ada, tapi dia ni hibu. Cerita bab makam ni, kita amal ni boleh ni, kita amal ni duduk sini, kita berzikir banyak ni boleh hak ni. Ada kita pun rasa patut akidah kita macam mana? Ilmu fadha'il akidah tak cara. Dan ilmu fadha'il ni bab hukum semain belajar ke tak? Tak cara. Ilmu fadha'il tasawuf, taubahnya, ikhlasnya, redha, sabar, syukurnya belajar ke tak? Tak cara. Cara apa ni? Rohani dia ni. Penyucian dalaman. Cerita bab makam. Molek dah dalam ni. Rasa. Khoya jadi. Pada ni. Orang hak ajar hak tu pada siapa orang hak sempurna dah syariat. Tak bukan makan tinggi, mana syariat perih. Dia asal-asal belajar dak ayah belajar dah. Dia kemah dak akidah, kemah ibadah sempurna dah zahir batin. Perbanyakkan amal sunat. Cerita ni nak jadi gemar. Jadi kalau kita nak bangkit semangat buat amal lagi, nak amal sunat lah. Hak ni clear awal-awal dah ni ilmu agama. Tapi kalau kita ilmu agama asas tak ada, diwi hak tu tertipu. Sebab tu Imam Ghazali kata belajar seumpama tu tercela pada syarak. Ada ni.
tercela pada syarak. Kita belajar ilmu yang dakik. Ilmu dakik ni ilmu hak halus-halus. Ni belajar bab makam. Ilmu hak jalil, hak terang-terang ni. Ni ilmu sifat 20, ilmu zahir-zahir, ilmu hak biasa-biasa ni. Ilmu rukun semayang. Ini hak jelas-jelas tak belajar. Belajar ilmu yang khafi, yang tersembunyi, yang seni-seni. Pada ni. Ilmu hak jelas ni tak mau belajar. Ni tercela pada syarak ni. Dan ni. Siapa satu peringkat dia cerita bab ilmu hak asas ni, dia jebeh je. Gendah. Macam ngaji gapo? Sifat 20. Waktu tak habis. Belajar bab gapo? Belajar bab rukun semayang niat. Ni baru nak belajar bab niat. Dah reti nama kening. Dia pun dah reti juga sebenarnya. Dia jebeh. Orang sampai ke langit dah. Dia duduk main ngakok sini, dia kata. Bila nak sampai ke Tuhan? Kita orang tua main balak tu. Bila nak sampai ke Tuhan? Duduk main gitu. Ni mai ikut saya. Ni sampai Tuhan cepat. Tapi sedap pula dia ceramah. Ceramah orang ni dia kata, orang ngajar kata kena sepekat. Ada kata kena setangga. Orang main tangga-tangga ni, rebus tangga je. Lepas tu masuk lift. Pecek sampai atas lalu. Tangga-tangga dah ada lelah. Apa terbayang cari jalan lelah, dia kata. Kan tangga kan tak lelah. Kita orang tua pula ni. Pada rebus tangga, mati situ je. Tak siapa kata. Tapi kalau kita pecek lift, siapa lalu? Ada jalan mudah. Ni. Nampak lalu. Kita pun amal dia kata tu. Sera sungguh. Ada benda. Boleh pahala kalau ada akidah. Kalau akidah tak ada. Ada sekarang bukan ada akidah. Akidah pun dah jelas sekarang ni. Tunggu. Tak. Semayang asas sikit-sikit tahap mana? Tak kalau rendah ke tahap pasti. Tak jadi. Akidah ni bukan ngapa 6 rukun iman. Tak ada. Dia tak ada pun bab akidah. Dia hanya ngapa-ngapa gitu je. Asas semayang pun tak ada. Rukun 13 tu je dia ingatnya. Kalau macam ada Hidatus Sibiang ni. Niat semayang ada 4 peringkat. Ada tu. Ni kalau rendah ni ada tak? Kalau rendah ni bukan nak cerita kalau menengah ni. Tak ada. Rajin main berjemaah. Syarat berjemaah. Tak tahu kala syarat berjemaah. Cerita Muhafiq Masbuk pun bulat mata-mata. Tak ada sungguh. Kalau orang-orang hak jenis belajar zaman itu sekolah, tak ada. Mana memang tahap ngapa je. Tahap kalau kita kata gak tahap Hidatus Sibiang ni pun tak ada. Lepas tu nak cerita pahala macam mana. Kalau kita tak lepas ilmu fadha'in tauhid, tak lepas ilmu fadha'in fiqh tasawuf, dosa besar. Bila mereka catat dosa besar, mula daripada mau balik. Lepas tu kita buat amal sunat boleh pahala. Kita dah ada dosa besar, bukan dosa kecil. Tu dosa besar jahil ilmu, dosa besar akidah salah. Ramai mana orang berpegang perkara jahat bukan qada Allah. Ramai mana orang berpegang itu usaha kita, hak kita sungguh lah bukan hak Tuhan. Tu semua tak akidah sesat belaka tu. Lepas tu ramai mana orang yang tinggal semayang kerana jahil hukum hik dan nifak. Tinggal semayang kerana jahil hukum hik dan nifak. Lepas tu taubahnya mana? Tak ada taubah pun. Lepas tu buat amal sunat, Tuhan nak terima? Tak ada lah. Ada ni. Tapi hak ni mana kita kata kau mengaji hak asal, maknanya hak kita. Tu dipanggil ilmu fadhil ni ilmu diri. Hak kita. Bila kita tak ada, banyak benda lah yang kita kena bukan kata kena buat biar sempurna sekarang. Bukan hak lampau pun kita kena ganti balik kalau tak betul hak kita buat. Ni. Kan ni kita belajar dah. Okey, kita buat molek sekarang. Ya, alhamdulillah kita buat molek dah sekarang. Hak masa lampau kita buat tak jadi. Lepas tu pakai lock gitu je, kena buat semula. Tu. Hak ni orang tak ambung kena bertaubat lah tu. Bertaubat kena buat semula. Hak benda tak jadi. Perintah Tuhan kita buat
Tak jadi, tak kena pula tu. Pakai halal gitu je. Kena buat semula lah. Gimana? Hak ni tak ambuh ni. Payah. Sakit. Dia tu sakit. Walah apa bendanya? Belajar wa amal. Lagi kita insaf diri. Jadi lagi kita kenal diri. Tapi kalau lu ngaji PSS ni, wa amal ni. Naik ni. Cuba tengok. Ni kita boleh kenal. Kita ada agama guru kan. Tengok. Orang duduk ngaji PSS ni macam mana lagak dia? Bertambah rendah ke? Dia punya diri dia? Tak. Cakap kau sombong. Bukan tak ada ilmu, dia tak ada ilmu. Dia rasa ada amal, dia rasa ada makom ni. Ilmu tak banyak. Banyak apa dia bukan belajar bab akidah, bab semayang, bab tasawuf ni. Tidak. Tak ada ilmu pun. Cuma ni, cerita wa amal ni. Naik sini. Tapi kalau betul dia penyucian rohani, sombong-sombong tu tak ada lah. Faham tak ni? Tak ada lah sombong tu boleh tengok macam mana lagak dia, makom dia rasa. Tapi kalau kita belajar hak asas ni, nak belagak. Nak belagak mana kita? Nak belagak mana? Jadi mana apa ni? Kau rendah. Tu yang kita nak ngaji. Nak insaf diri, nak kenal diri, nak perbetulkan diri. Tu kita tujuan kita belajar. Bukan nak nyuhu-nyuhu, bukan nak hebat-hebat, nak tinggi-tinggi, bukan. Tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita nak bertaubah, nak kembali kepada jalan agama yang sebenar berdasar kepada ilmu molek. Sembahyang bukan setakat ngapal rukun 13. Ni baru nak belajar bab niat ni. Belajar bab niat. Kira ni. Sungguh kalau cerita kepada orang perasan tinggi saat ni, cuba cerita bab niat ni. Dia jebeh je. Niat sama dah dia kata. Yelah kamu niat tu apa? Dak sungguh hak kita belajar bahagian niat ni, qasad, ta'arud, ta'ayyum ni. Setengah orang kata saya tak pernah belajar. Berasa kamu niat macam mana? Sembahyang sunat kamu niat apa dia? Sembahyang fardu kamu niat apa dia? Niat. Ya, kamu niat apa? Comel tak comel? Nak nilang apa? Kau tak tahu niat tu kena niat apa? Nak kata comel ni, dia tahu tak bahagian niat? Tak ada kan ni qasad, ta'arud, ta'ayyun dia tak tahu hak mana hak wajib kena niat, hak mana hak sunat kena niat. Mana hak wajib kena niat? Lepas tu, hak tiga tu hak tahu. Kalau orang tak ngaji qasad, ta'arud, ta'ayyun. Lepas tu nak kata comel betul mana? Kalau dia tak tahu. Kemudian niat pula imam, niat makmum, apa hukum? Niat pula tunai ke, niat bilangan rakaat ke, 4 rakaat, 3 rakaat, apa hukum? Niat adaan, apa hukum? Niat tunai tu. Niat lillahi ta'ala, apa hukum? Ni mudah je ni. Tak boleh tak tahu. Ni kena tahu lah ni. Kena tahu. Ni kata kena belajar hak tak kalau rendah ni. Lepas tu kalau dia tak tahu hukum, nak obuh comel, siapa nak obuh comel? Dah. Kita, kalau kita kata comel, kita kata comel, kita rasa comel, tapi apa hukum dalam niat tu tak tahu. Mana kalau kita sekolah kita buat jawapan masa periksa. Kalau orang tanya, mana periksa? Boleh jawab belaka. Comel boleh jawab belaka. Tengok keluar keputusan merah. Kita jawab molek dah. Cikgu tu cikgu tak sekarang dah lah. Tak cuba tanya hak kalau budak kita, anak kita periksa, kan boleh jawab? Jawab. Memang molek ya? Tak ada benda. Clear. Beres. Tiba-tiba tengok. Samalah. Tu tak apalah, atas dunia kita boleh nampak. Mung ni kena belajar ni, kena ambil kelas lain ni. Tak boleh main duk gini semua ni, boleh lah. Tapi agama ni bila tahu, lepas dia mati, boleh hundur balik. Tapi tadi sungguh tu belajar bab wudu, belajar bab tayammum, belajar bab muhit abidah kan, belajar benda lagi. Dia orang ngani. Dia ngani. Abidah kan belajar apa lagi? Belajar bab nipah. Bila nak beranak? Belajar bab nipah.
Kita belajar, kita nak nilai balik. Masa kita ada haid dulu tu, kita buat betul ke dah? Sekarang betul lah haid kita tak ada dah. Tapi dalam masa 40 tahun haid mari, 50 tahun haid mari tu, kita buat betul ke dah dengan hukum? Kita belajar Allah tak betul. Kena tunaikan balik. Tak betul tu. Itu tujuan kita belajar. Kemudian pula kita nak pastikan anak-anak cucu kita kemudian ni kita boleh royak kat sepatah dua ke dia. Kadang-kadang budak-budak ni dia kerana mak, kerana tu ni kita hit ni gining ni. Mak ngetuk pula. Mak dah reti, tuk dah reti. Dah mak tak ada hit ke? Mak tak ada hit. Kalau tuk tak ada habis dah mak mak tak habis lagi hit. Tuk habis dah. Mana kita belajar kitab. Bila tu aja kitab memang tak boleh nak lari lah. Tak boleh lah nak lopak-lopak. Bukan kata Ustaz majoriti ni dalam kelas kita ni orang tua belaka dah Ustaz tajuk bahik nipah istihadah tu lakah lah Ustaz tak boleh lakah kitab. Pandai tak boleh lakah. Kena belajar. Tapi kita belajar sebab apa? Sebab kita nak pastikan kita duduk buat sebelum ni puluh-puluh tahun tu betul. Tu lah. Salah bertaubat. Bertaubat ni kalau orang tak ada keinsafan diri, dia rasa payah. Lambat. Dah kena buat mula asal. Tapi kalau kita ada keinsafan diri, itu kewajipan kita. Kan dah ni. Kalau kita banyak perkara yang kita kena buat semula, semayang hak kita tinggal, kita kena qada balik, timbul dak nak nyehu. Tak ada nyehu kita ni. Kita hebat sekarang. Hebat. Kita qada semayang banyak sekarang. Orang tengok qada semayang hebat. Orang dah reti tu qada semayang tu. Zaman itu dia tinggal semayang. Tak ada hebatnya, malu kita kat orang. Tapi kita nak cerita orang, mana kita dengan Tuhan. Tapi nak ceritanya kita rasa sombong dak. Nak sombong mana kita banyak hutang. Tapi boleh tak kita bangga sombong dengan kita hutang banyak sedang bayar hutang? Tak ada sombong sedang bayar hutang ni. Ada ni. Tak bukan waktu kita kena cerita hak lampau. Masa sekarang ni nak kena jaga diri pula sekarang ni. Kalau seminggu sekali pening cik, kena belajar hari-hari pun tak pening. Dia seminggu sekali ni pening lah. Sebab apa? Dah ingat dah minggu lepas. Minggu ni sambung pula pening. Tak mau pening kena belajar tiap-tiap hari. Masa sebut minggu lepas lah. Pergi duduk pondok. Kena cik? Tua tu duduk pondok. Dia pondok orang tua. Teragi sekali cik. Lagi sekali pergi pasal tumbuh ke. Dah sungguh. Dengan pagi-pagi pergi masjid. Awal-awal wirid panjang pula sampai ke selesai wirid boleh semai isyraq lalu dah. Boleh isyraq lalu dah. Tak ada. Hak ada tu bertukar pun gagah semangat. Tak bukan dia sekali dengan orang tua ni duduk ibadat ni disera. Ada ni. Lepas tu dengar orang ngajar, lepas tu balik sekejap makan, mari masjid pula iktikaf, semayang pula duha. Lepas tu orang buat kelas, dia pun belajar. Orang sudah belajar, dia semayang, tambah semayang sunat duha pun nak cukup 8 rakaat. Orang belajar, dia berhenti pula semayang, dia belajar. Duk gitu. Sampai ke tengah hari, balik tidur sekejap. Rehat. Dah, makan ada cukup lengkap. Orang tua tambah masak. Beli lauk siap dah. Nak nasi je. Senang je. Sungguh siapa peringkat orang tua tu dak cik. Orang tua tu seumpama ni, saya biasa cerita sokmo. Asalnya mak dia tak mau duduk pondok. Dia nak duduk mana anak natu lah. Duduk kampung, anak-anak dakwi sebab seorang. Ayah tak ada dah, tinggal mak seorang. Siapa beri duduk seorang gitu bahaya. Jadi pergi rumah anak natu. Pergi rumah anak natu. Anak natu tak ada rumah, kerja belaka. Yang dia di rumahnya pembantu rumah. Orang luar hak tak dikenal di Indonesia tu. Orang tua ni duduk rumah anak natu ni pula, dia tak ambil pembantu rumah masak. Dia nak masak sendiri. Dia tak mau makan air tangan orang hak tak dikenali. Jadi dia pula tukang masak, pembantu rumah hanya nyapu, hanya lipat baju, hanya ngemah gitu je.
Jadi bukan dia duduk gitu. Jadi anak menatu ni susah hatilah pulaknya. Jadi mak jadi tukang masak pula. Akhirnya anak digata pondok. Tambuh mula-mula jadi macam terasa hatinya lah anak tambuh ke dia. Sebab apa masa kalau duduk di bandar KL tu hari Minggu jalan lah dia dengan anak menatu ni. Lepas tu berdoa belakang. Doa leloh. Ada ni leloh belakang. Susahan pula anak menatu dengan cucu ni. Dah orang nak bergembira, nak jalan laju-laju, dia belakang. Nak tinggal rumah kan, terasa hati pula orang tua tu. Akhirnya tak pondok. Dia tambuh mula-mula. Tapi lepas tak pondok, kawan pun semua pondok, majmuah belajar. Saing raya-raya tak boleh duduk pondok sepit sangat. Anak ramai, cucu ramai, buat rumah dia ada. Rumah dia tu adalah anak beranak dia, nenek anak dia upah lah, suruh ngemas suruh apa. Jadi raya pakat balik. Ambil mak dia balik. Sebab apa nak raya? Takkan nak raya pondok. Balik lah rumah mak ni. Tadang sekejap atau aku pondok bosang anak-anakmu ni. Bosang dah aku budak-budak. Kelabuk dah bising. Bising budak-budak ni radio lah, dengar TV lah. Bosang lah. Dia kata nak majum payah rumah ni. Dah. Padahal kalau raya pondok tak ada kelas cuti, tapi berjemaah cukup dengan tu. Tambah dia kata amak dia, tambah. Duduk boleh semalam tambah dah 100 pondok semula. Kau tambah mula-mula. Gitu lah. Kita kata cik teragi duduk boleh. Terah duduk dulu. Tu dah masa cik duduk pondok, ayolah ngaji semua sekali ni. Ngaji daripada pagi pas tengah malam dah. Pada ni. Dia macam pondok Pasir Tumbuh, dia ada macam tempat sewa. Kita sewa di situ dulu, duduk boleh seminggu. Sewa boleh seminggu, tengok macam mana. Kalau kita hok jenis nak fokus pada ibadat, memang selesa sangat-sangat. Masjid dia hening, tenang je masjid dia. Orang tua-tua. Kita main masjid kapur ni bising budak-budak lah. Ya lah. Macam-macam. Kita duduk pondok, hening je. Mana orang belajar ni, orang semain ni dengan ilmu belaka. Terus duduk lah, insya-Allah lah. Suka je. Yelah, dia ada belaka tu, dia ada hak jenis hak sewa-sewa, hak macam hak homestay tu ada, nak duduk seminggu ada. Terah. Kita duduk boleh seminggu lah apa. Macam duduk bulan Ramadan ke, duduk bulan Ramadan. Habis terawih pukul 11. Pukul 11 baru terawih sungguh. Lepas tu berzikir pula lepas terawih tu. Pada ni memang tak ada orang ngajar bulan Ramadan, tapi boleh ibadat tu. Kan ni. Lepas tu kitab-kitab ni, kitab-kitab Jawi ke banyak lah. Kita tak ada lah ngaji pesen ni seminggu sekali dak lah. Kita ngaji sepenuh masa. Ada ngaji sepenuh masa. Bukan duduk rumah dak rok kita dengan macam-macam. Yalah, dengan manusia gini, anak gini, cucu gini, kita nak buat ibadat, kita ni banyak. Kita duduk pondok tak dah, kita dengan Tuhan je. Ya ni. Lepas tu bukan kita dengan masjid pun dekat, sekejap masjid. 5 waktu masjid, belajar sepenuh masa. Pergi duduk dulu. Learning selesa belaka learning. Orang dulu duduk pondok ni tak selesa. Mana sekarang ni bilik air lengkap selesa. Pergi duduk, tambah balik hadapan dia. Terus pergi duduk dulu. Dalam atas dunia sementara je kita buat ibadat. Tu habis masa kita ada tenaga sikit sebanyak, kita tupu pada belajar ibadat. Dah duduk kampung ni gitulah. Hak belajar sekali seminggu. Hak tak belajar pula, dia ni dibawa kita kepada
Asyik, selesa. Tapi asas tak ada. Selesa je. Belajar tak? Wa amal, kita ni rohani. Ni maqam. Pada kita akidah macam mana? Ni, bab semayang kita macam mana? Dulu kita bicara bab taharah, bab syarat sah semayang. Satu hal dah. Bicara bab haid, bicara bab nifas. Maknanya kalau kita kata kita ni level salah rendah tak luluh. Nak naik sekolah menengah tak boleh kita ni. Level sekolah rendah ni tak luluh. Kita level sekolah pasti. Kita atas. Ni cerita umum sebab kita ni kelas terbuka gini orang tak sama. Ni orang hak biasa dengar sok muda. Ni orang hak baru. Gitu je lah. Ini cerita secara umum. Mana kalau orang belajar clear lah kalau tak ada asas. Memang kalau tak ada asas dia hanya tahu niat. Hati ya. Niat ada empat martabat ni. Ada 4 martabat. Iktibar kepada segala juzuk dia. Ada semayang yang niatnya kosok saja. Ada semayang niatnya kosok dan ta'ayun. Ada semayang niat kosok ta'aruk ta'ayun. Ada semayang ni kosok ta'aruk ta'ayun. Kena pula niat ta'ayun nafsah tu pula tambah lagi. Pula dia punya bahagian niat. Ni nak cerita hak wajib ni. Lepas tu hak lain tu niat bilangan rakaat, niat adaan, tu sunat. Niat lillahi ta'ala, tu sunat. Tak tahu hukum lah. Hak wajib hak mana. Jadi kita sekarang masuk di martabat yang kedua. Martabat yang pertama dahulunya, dalam niat kosok saja. Aku nak semayang dah. Ni hak wajib. Kalau kira sunat, saja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sebut kata sunat atau sunat, sebut 2 rakaat pun sunat, sebut kerana Allah pun sunat. Hak wajibnya kosok saja. Aku nak semayang. Tu. Itu semayang sunat mutlak. Yang tak ada waktu, yang tak ada sebab. Boleh semayang bila-bila masa, jangan di waktu tahrim sudah. Tu je. Ada ni. Niatnya aku nak semayang tu je. Kosok saja. Ni ta'ayun kan, sebut nama. Dia tak ada nama sebab dia tak ada waktu. Kalau duha adalah nama. Kalau gerhana matahari sebab adalah nama. Dan ni semayang sunat mutlak, waktu tak ada macam duha. Sebab tak ada macam gerhana. Dan nak ubah nama ke apa? Tak ada nama lah dianya. Lepas tu niatnya saja aku semayang. Kan tu semayang sunat kan. Sebutlah semayang sunat. Sebut sunat tu sunat. Sebut 2 rakaat sunat. Sebut kerana Allah sunat. Ni hukum dia. Dah sekarang ni semayang sunat mutlak. Semayang sunat ni waktu tak ada, sebab tak ada. Bangunlah semayang. Gitu je. Jangan waktu tahrim sudahlah. Jangan lepas dah mai subuh. Jangan lepas dah mai asar. Bila pun masih semayang. Semayang sunat mutlak. Jadi dalam niatnya, niat aku nak semayang. Tiba-tiba bilangan rakaat tak niat. Misalnya 1 rakaat nak salam dah. Dah salam. 2 rakaat tambah salam lagi. Tambah lagi 1 rakaat. Tambah salam, tambah lagi 1 rakaat. Tambah lagi 1 rakaat. Dah kita pun tak ada niat bilangan rakaat. Cuma yang afdalnya 2 rakaat tasyahud akhir beri salam. Takbir lain pula lah. Tu afdal dia. Tapi kita buat, kita niat rakaat. Kita sampai masa serakaat, rasa sedap dah rasanya, rasa letih dah, rasa pening kepala dah. Selesai sujud kita pun tasyahud akhir. Kita pun beri salam. Ada apa-apa. Itu kalau kita tak niat bilangan rakaat. Kalau kita niat bilangan rakaat pun sunat mutlak ni. 2 saja aku semayang sunat, 2 rakaat kerana Allah. Tiba-tiba serakaat berasa dia nak pergi dah. Kita niat semula lah. Mana apa niat? Niat serakaat.
Sembahyang sunat mutlak, sembahyang hak tak ada berkait dengan sebab, tak ada berkait dengan waktu. Tu sunat mutlak, sembahyang sunat. Sembahyang sunat. Tujuan kita sembahyang, saja aku sembahyang tu tujuan. Dah kita nak sebut nama apa? Dia tak ada nama. Sebab dia tak ada waktu. Dia tak ada sebab. Nak sebut nama apa? Tak ada nama. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Tapi kita tak sebutlah sembahyang sunat mutlak. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tapi kenapa dah ubah nama? Kalau duha, ubah nama duha. Kalau isra', ubah nama isra'. Waktu dia ada nama, waktu bubuhlah nama. Witir, terawih, ada nama, ubahlah nama. Dan ni nama tak ada. Dia panggil sembahyang sunat mutlak. Ada ni. Mana ni dia panggil apa? Ni panggil ngaji niat sembahyang. Sembahyang sunat mutlak tu niat dia apa? Niatnya kosok saja. Cuma dalam kitab kita ni, hak kita baca minggu lepas, hak bawah sekali tu, dan yang dihubungkan dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak ni, sembahyang sunat seperti tahiyatul masjid dan minta hujan dan sembahyang hajah dan sembahyang istikharah, dan sunat wuduk dan tahajud dan lainnya daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosokkan dia merupakan sembahyang jua. Ini pandangan dhaif, bukan pandangan muktamad. Ini pandangan Syekh Ramli. Pandangan Syekh Ibn Hajarnya, sembahyang sunat tahiyatul masjid duduk martabat yang kedua. Dia ada sebab masuk masjid. Sembahyang sunat minta hujan sama juga, dia ada sebab apa? Kita nak kepada air hujan. Sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat wuduk, semuanya ada sebab belaka. Semuanya ada sebab. Maka duduk di martabat yang kedua. Dalam kitab ni pandangan Syekh Ramli. Itu bukan pandangan yang muktamad. Pada ni tanda molek waktu tu. Cuma kalaulah kita masuk masjid. Kita niat saja aku semayang. Dia tidak ta'ayyunkan, tidak nyatakan tahiyatul masjid. Macam mana? Gugur tuntutan semayang tu. Sebab kita kan, kita nak tahiyahkan masjid dengan semayang, tahiyahkan baitillah dengan tawaf. Faham tak ni? Kita nak tahiyahkan masjid, kena semayang lah. Masuk masjid ni tempat ibadat kan. Tahu kan masuk duduk gitu. Jadi tahiyah, kita nak memuliakan masjid adalah dengan sembahyang. Faham tak ni? Itu tahiyatul masjid. Kita pun masuk masjid, kita pun Allahu Akbar saja aku sembahyang. Mana apa ni? Kita sudah menunaikan perintah supaya sembahyang selepas masuk masjid. Tapi tak niat tahiyatul masjid. Tak niat tahiyatul masjid ni lah. Dapat pahala sunat mutlak ke, ataupun dapat juga pahala tahiyatul masjid tanpa niat tahiyatul masjid. Syekh Ramli kata dapat pahala tahiyatul masjid. Sebab dia masuk masjid sana ni kan. Lepas tu Syekh Ibn Hajar kata, tak niat tahiyatul masjid, tak boleh lah pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh pahala sembahyang sunat tak ada nama tu je lah. Gitu. Pada ni. Jadi dia ginilah, mana kalau kita tak niat tahiyatul masjid, sembahyang tu sah. Dan sudah menggugurkan tuntutan semayang dulu tu sebelum kita duduk. Sebab itulah kita masuk masjid, orang qomat dah, kita semayang fardu tu tahiyah lah tu. Kita semayang tu kan. Tapi jangan duduklah dulu. Sekarang kita sapa. Tengok kepada dia punya jam digital aja. Apa ni? Hak dia tulis berapa minit tu kan. Antara selesai azan, dia tempoh masa. Kan dia ada kan bubuh 5 minit ke apa ke. Kita masuk-masuk tengok saat je dah, minit ada dah. Maka kita pun tak sempat nak semayang dah. Kita jangan duduk sudah lah. Waktu bila pun qomat kita pun masuk semayang. Semayang tu nama tahiyah.
Sebab kita semayang kan. Cuma dapat tak pahala tahiyatul masjid. Kita semayang fardu zuhur ni, pahala fardu zuhur tu tetap dah. Dapat tak pahala tahiyatul masjid. Kalau nak dapat, kita kena niat waktu setengah pandangan. Setengah pandangan tak niat tahiyatul masjid pun boleh pahala juga tahiyatul masjid. Sebab apa? Kita semayang tu kan lepas masuk masjid kan. Tak letak nama pun tak apalah. Jadi dah. Dia gitu. Tapi niat lagi baik lah. Takut dia panjang pula lah. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat makmum tunai kerana Allah dan tahiyatul masjid. Takut lelah pula kitanya. Moteng pula situnya. Nak niat zuhur saja pun lelah dah kawan tu. Fardu zuhur dan tahiyatul masjid tu dua-dua kena niat dua. Lelah lah jadinya. Suka pula dah. Ada ni. Maknanya semayang fardu zuhur tu walaupun tanpa niat tahiyatul masjid, kita kira tahiyah dekat masjid tu. Sebab kita semayang. Hak tak tahiyah ni mana ni? Masuk masjid duduk. Melainkan kita masuk masjid tu ada kuliah. Kita duduk, kita tasbih lah 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 4 kali. Ganti tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab orang tengah mengajar. Kita nak fokus kepada orang yang tengah mengajar. Gitu je. Tanda ni. Jadi sekarang ni apabila kita masuk masjid, ada semayang. Dia pun semayang lah. Dia tak niat tahiyatul masjid. Bagi pandangan Hak Syekh Ramli ni, jadi dah tahiyatul masjid. Sebab apa? Sebab semayang tu berlaku selepas masuk masjid. Sama juga sunat wuduk. Kita ambil wuduk siap-siap. Pada ni, dia kena ada semayang selepas ambil wuduk ni. Semayang tu semayang apa pun nak pergi ada semayang. Ada ni. Maknanya kita ambil wuduk, kita nak pegang Quran. Semayang, biar ada semayang. Ambil wuduk tiada semayang. Kita pun semayang lah. Rawatib qabliyah. Jadi sunat wuduk juga tu. Masuk sekali je. Faham tak ni? Tapi kena niat tak sunat wuduk. Ni tak payahlah. Kosok saja je. Aku nak semayang. Jadi sunat wuduk dengan sendiri. Pandangan utama tak jadi. Dia kena ada ta'ayyun, kena sebut nama sunat wuduk. Jadi sunat wuduk dia kena duduk di martabat yang kedua. Itu pandangan yang muktamad. Gitu je. Jadi pandangan muktamad, hak martabat yang pertama, sunat mutlak sungguh-sungguh. Hak tak ada waktu, hak tak ada sebab sungguh-sungguh. Tu hak pandangan yang muktamad. Tetapi kalau tak ta'ayyun, tak sebut nama sunat tahiyatul masjid, tak sebut nama sunat wuduk, dia sudah menggugurkan tuntutan. Mana buat dah. Masuk masjid, tu semayang. Ambil wuduk, terus semayang. Kita buat dah tuntutan tu. Menghasilkan pahala ke tidak? Tu khilaf ulama pula. Pandangan Syekh Ramli cukup. Tak payahlah sebut-sebut tahiyatul masjidnya. Tak payahlah sebut sunat wuduknya. Dia jadi sendiri dah tunya. Jadi semayang sunat tahiyatul masjid, semayang sunat wuduk, hak wajibnya kosok sahaja. Dah kita ada tasbih. Ini pandangan Syekh Ramli. Ini pandangan dhaif. Hak muktamad, hak yang dihubungkan, hak tulis di bawah tu, kalau jawi hak bawah sekali tu kena bubuh di martabat yang kedua. Ada ni. Jadi martabat yang pertama kosok saja. Martabat yang kedua kosok dan ta'ayyun. Ta'ayyun ni nyatakan. Kalau ada sebab, nyatakan tahiyatul masjid. Nyatakan sunat wuduk. Nyatakan sunat istikharah. Faham tak ni? Gitu je. Kena nyatakan. Kalau hak berwaktu pula, kena nyatakan waktu dia. Itu martabat yang kedua. Cuma hak sunat-sunat tadi tu dengan tahiyatul masjid ke, dengan sunat wuduk ke, dengan apa ni? Dengan sunat semayang hajat ke, semayang istikharah ke, semayang sunat tawaf ke, semayang sunat ihram ke, dia boleh tupang dalam mana-mana semayang. Tu je. Dia boleh masuk dalam mana-mana semayang.
Dah. Cuma orang kita ni dia baguslah dia buat asing-asing. Contoh biasanya kan, orang ni ialah dia oleh kerana kadang-kadang maghrib ni kuliah dia panjang, masuk isyak ada tambahan masa 10 minit ke apa ke. Lepas tu pula minta mayang ajak. Minta semayang ajak. Ni kadang-kadang separuh dak tunggu. Memang orang akan kadang-kadang tu imam pun buat cepat tak mau lari. Diwirik pun tidak terus semayang sunat hajat. Kita semayang isyak tu kita istighfar lah dulu. Kita baca kursi lah dulu. Kita doa lah dulu untuk semayang isyak tu. Doa-doa lah dah nak cepat. Sebab apa? Kita takut orang belakang lari. Lari juga orang larinya. Jenis lari-lari juga. Bayangkan dah orang minta tolong hajat, bukan hajat kita lari. Padahal kalau hajat kita pula nanti orang lari pula. Walah, apa salahnya? Kita semajak untuk dia dan untuk kita sama. Tak boleh ke? Cuma Tok Imam pun dah cerdik. Dia royak hajat orang tu je. Tok Imam ni kena cerdik juga. Kita lepas isyak nanti, ada orang minta tolong mai hajat, nama dia sekian. Hajat dia supaya dipermudahkan masa beranak. Ni kata bina aku beranak cakap dia tak pernah minta mai hajat apa. Allah, dia ni dia minta mai hajat contohnya. Jadi orang pun lari. Orang tu imam tambahlah sikit. Ni hajat mereka. Dan kita pun minta lah hajat kita sama. Barulah dia rasa nak sikit. Ni hajat setakat nak beranak. Orang duk beranak hari-hari di hospital. Tak ada mayang-mayang hajat pun. Dah bukan masalahnya. Kadang-kadang isyak tu lewat 10 minit, 15 minit dah kuliah panjang. Orang lapar perut dah ni. Minta mayang hajat pula. Tapi kalau kita kata dorai lah orang panggil hajat orang, kita larilah. Pada ni. Walah gini je. Semayang sunat hajah ni kita boleh himpun dalam semayang sunat ba'diyah isyak. Dah kita malah. Jadi kita pun semayang hajat, kita semayang ba'diyah isyak lalu tak apalah. Niat sekali tak ada masalah tu. Tak niat sunat hajah pun tak apa. Sebab lepas main kita berdoa tu hajah kita. Yang jadi dia malah ni, Allah semayang sunat hajah kita nak semayang ba'diyah isyak. Misalnya semayanglah ba'diyah isyak dulu. Sebab tu dia sebenarnya nak comel buat ba'diyah isyak dulu, selesai baru kita semayang sunat hajah. Ada masjid buat gitu, lagi tak ada orang. Okey, nanti sudah main isyak, sudah semai ba'diyah isyak, kita semai sunat hajah. Berapa orang nak tinggal? Himpun lalu. Dah tu hajah. Semayang tu boleh himpun antara ba'diyah isyak dengan sunat hajah. Dah kita sekarang ni niat. Kita niat ba'diyah isyak lah. Lepas tu niat semayang hajat tu kita nak niat pun tak apa, tak mau niat pun tak apa waktunya. Doa sama kita lepas semayang. Nanti doa sama. Doa orang ni kadang-kadang dia malah nak semayang dua. Satunya semayang sunat hajah 2 rakaat. Satunya semayang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat. Dia malah lah. Semayang lah ba'diyah isyak lalu dah. Lepas tu orang berjemaah tu, kita niatlah berjemaah. Dah ba'diyah isyak boleh niat berjemaah. Tak ada salah. Kata imam berjemaah mai ajak kan, kita semayang sebagai ba'diyah isyak. Dan sunat hajah. Dah. Ni dua lah. Dah kita malas sangat nak semayang 2 kali kan. Kalau kita rajin semayang asing-asing. Kalau kita rajin, dah kalau kita malas. Dah orang malas semayang sunat hajat ni, hak orang satu hal. Yang keduanya dia nak semayang ba'diyah isyak. Dia nak balik dah. Ni semayang sunat hajah 2 rakaat. Lepas tu semayang sunat ba'diyah isyak pula 2 rakaat. Lapar perut dah dianya, dah kuliah maghrib panjang. Kan ni. Mana ceritanya semayang sunat hak
tahiyatul masjid ke, sunat hajah ke, sunat istikharah ke, sunat tahiyatul masjid ke, boleh dihimpunkan di dalam sembahyang lain. Sama ada sembahyang lain tu sembahyang sunat boleh, sembahyang fardu boleh. Tadilah ini fardu isyak serta tahiyatul masjid. Sembahyang fardu serta tahiyatul masjid, himpunglah tu. Ada ni. Kalau himpun dengan sembahyang sunat, ba'diyah isyak serta dengan sunat hajah. Kan ni. Jadi hak kata dihubungkan dengan sembahyang sunat mutlak tu, martabat yang pertama tu bubuh di martabat yang kedua. Ni hak pandangan yang muktamad lah. Ini pandangan Syekh Ibn Hajar. Dan martabat yang kedua, peringkat yang kedua niat ni, iaitu sembahyang yang memada dengan qasad dan ta'ayyun. Artinya meniatkan akan zat sembahyang, aku nak sembahyang tu qasad, dan meniatkan akan waktunya atau sebabnya. Waktunya apa ni? Macam duha, tu macam isyraq. Atau sebabnya macam gerhana, tu sebab dia. Tu macam gerhana tu sebab dia. Jadi qasad meniatkan akan zat sembahyang, aku nak sembahyang. Sahaja aku sembahyang, kau pandai nak lihat warna pun. Sahaja aku sembahyang, sesungguhnya aku sembahyang, senya aku sembahyang, sesungguhnya aku sembahyang. Tahu sebab pening lah tunya, aku nak sembahyang. Itu qasad, aku nak sembahyang. Tapi orang tua kita tak boleh nak tukar, kena sahaja aku sembahyang. Kau dak niat sahaja, boleh ke tak? Sahaja tu qasad mana? Aku nak sembahyang ni, aku nak sembahyang ni. Maksud dia kata sahaja tu. Mana ni? Aku nak sembahyang. Tapi payah kalau main duk gitu. Katalah sahaja senang. Ya, macam kalau kata comel dah apa. Takut mikir, tak sebut sahaja tak sah tu. Takut gitu je. Mana qasad ni aku nak sembahyang. Ta'ayyun ni niat akan waktu atau sebab. Hak sunat mutlak, martabat yang pertama, qasad saja. Niat akan zat sembahyang, aku nak sembahyang. Sahaja aku sembahyang. Ta'ayyun bubuh nama, nak bubuh nama apa? Dia tak ada waktu, tak ada sebab. Mana qasad saja. Tapi ingatlah tu, jangan niat qasad saja. Niat campur dengan sunat-sunat lah kata. Sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Sebut kata sunat tu, saja aku sembahyang, tu wajib itu qasad. Sembahyang sunat, kata sunat tu sunat je. Niat 2 rakaat sunat, niat kerana Allah sunat. Dia gitu. Kan ada ni. Jangan kita nak ambil niat wajib saja, cuma nak cerita hukum. Nak cerita hukum. Macam contoh nanti bicara bab sembahyang sunat martabat yang kedua ni. Saja aku sembahyang duha, okey dah. Saja aku sembahyang tu qasad, duha tu ta'ayyun. Saja aku sembahyang duha gitu je. Nak comelnya saja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah. Tapi hak lebih-lebih tu hukumnya sunat. Kena tahu hukum, baru kata comel ni. Kalau hukum tak tahu, comel. Kau nak tahu hujung pakat. Comel. Tapi hak wajibnya, saja aku sembahyang qasad duha ta'ayyun. Saja aku sembahyang qasad isyraq ta'ayyun. Saja aku sembahyang qasad witir ta'ayyun. Dia gitu. Saja aku sembahyang tarawih tu ta'ayyun. Ta'arruk ni kita datangkan kata sunat. Saja aku sembahyang, ta'aruknya sunat duha, sunat isyraq, sunat witir, sunat tarawih. Datangkan kata sunat tu, sunat saja. Sunat lah. Kerana Allah ke, bilangan rakaat ke, sunat. Kita niat ta'arukkan sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Tak faham lagi? Kita ta'arukkan kata sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Kita ta'arukkan kata fardu pada sembahyang fardu, zuhur,
Hukumnya fardu wajib. Saja aku semayang zuhur. Mana fardu zuhur? Tak kata fardu tidak sah. Sebab itu semayang fardu. Itu martabat yang ketiga nanti. Nanti yang ketiga. Nanti yang kedua ni. Hak qasar dengan ta'ayyun. Ta'aruf pada semayang sunat, sebut sunat tu lah. Ta'aruf pada semayang fardu, letak nama fardu tu. Fardu zuhur, fardu asar, fardu janazah. Tu ta'aruf dipanggil. Kalau semayang fardu, ta'arufnya wajib. Kalau semayang sunat, ta'aruf datangkan kata sunat, hukumnya sunat. Ada ni. Hak wajibnya ni je. Qasar dan ta'ayyun. Dua tu. Qasar saja aku semayang. Ta'ayyun duha, isra', witir, tarawih. Tu ta'ayyun. Dua. Hak martabat yang kedua ni dua je. Juzuk niat, bahagian niat dua je. Hak martabat yang pertama saja, qasar saja. Semayang sunat mutlak. Gitu. Kalau rendah. Kalau rendah. Komang cakap gitu. Tak apalah, memang kita orang komang je. Kita ni harap kepada kerahmatan Allah Ta'ala. Kita ni harap kurnia Allah Ta'ala. Kalau nak nilai ba'amal kita go. Nilai lah daripada mau balik. Kesalahan kita banyak mana. Dosa dengan Adam kita banyak mana. Kita ngupah orang. Macam-macam lah. Tambahan pula kalau kita ada tipu harta benda orang. Allah banyak lagi tu. Semua tu masyar belaka. Dia ambil barang orang ni. Kalau kita belum balik pun, belum balik, kita budak-budak ambil kalang orang, ambil jangan pensel, dia punya pemadam, pembaris. Dah balik kosong semua, tinggal bekas je. Kadang-kadang ngebekas pun tak ada. Pakana tu lah. Lepas tu hak jenis pula, banyak pensel mu. Ayah, bagus, mari saya beli baru. Bagus apa dia ambil hak orang. Kita kena tengok balik dah mana ni. Banyak pensel wis batang je, balik 2 batang, 3 batang. Kita kena lalu tu. Hak siapa ni yang dia ambil ni? Ni dah pandai orang ayah tu nak ayah beli. Kalau ayah gini go ada benda Ada ni. Ayah wajib kena ganti hak orang. Hak orang. Kita buat masa belum balik. Kita budak-budak kalau rendah. Kita dah royak ayah kita. Kalau royak ayah kita, kau kena piak Kena rotang ambil orang Kita buat senyap je. Kita budak belum balik tak ada kesalahan. Bila kita balik, kita ingat balik hak kita ambil hak orang pada masa belum balik. Kita wajib kena ganti. Dan kita ingat lah ni. Kita ingat masa kita budak-budak, kita biasa ambil hak orang. Kita kena jumpa kawan kita semula tu. Mengingat dah masa kalau rendah tu, aku ambil semua kalamu. Mu nak sugati ke, mu nak halal ni. Kan? Ada apalah, halal. Halal lah, tak ganti lah. Mana kena kira tu, kena kira. Kita buat salah tu belum balik, ya. Tak masa belum balik tak ada kiraan lagi lah. Kalau mak ayah tahu, mak ayah kena ganti. Sekarang ni mak ayah tak tahu. Kita tak ada hukum. Bila kita balik je, kita kena kira semula tu. Tu dosa dengan anak Adam. Sebelum balik pun kena kira walaupun berlaku tu sebelum kita mukallaf. Ada ni. Sehingga kan orang yang masuk Islam, orang kafir, dia masuk Islam, dia ampuni sekalian dosa dia, termasuk dosa syirik. Lama mana dia sembah berhala? Daripada budak dia sembah berhala. Dia bertaubah, dia mengucap dulu kalimah syahadah, dia ampunkan dosa sembah berhala. Tapi dosa dengan anak Adam, dia kena pergi cari semula orang tu. Masa dia kafir, ditipu orang, kena pulang balik duit dia tipu. Dia sembah berhala, Tuhan ampun dosa. Ni dah kena pergi minta maaf, kata mula duit orang tu. Cuba nilai kita, banyak mana kesalahan kita dengan anak Adam. Lepas tu kita ni harap kerahmatan Allah, keampunan Allah, kurniaan Allah. Nak harap kerahmatan Allah, kurniaan Allah,
keampunan Allah. Jagalah hubungan hati kita dengan Allah. Janganlah riak, ujub, takabur tu jauh sangat-sangat tu. Jaga tu. Akidah kita kemah dah. Ibadah kita buat kodoh-kodoh kitanya. Hak mana yang kita nak kena gati, kita gati kodoh-kodoh kita. Hak kita jaga sekarang, kita jaga. Lepas tu kita tak ada ya. Cuma kita kalau boleh ni, kalau kita mati, anak cucu kita atau pahala seumur kita. Tu je lah. Agak tu je lah. Kalau kita mati, dosa tak ada dah. Biar pahala tu mari seumur. Lepas tu anak cucu kita minta ampun seumur dengan Allah Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan ni doa keampunan anak cucu Tuhan terima. Dosa kita Tuhan ampun, Tuhan ampun, Tuhan ampun. Dosa tak ada dah. Dosa tak bertambah dah. Tuhan ampun, Tuhan ampun. Anak cucu kita atau pahala seumur. Tapi anak cucu mana tu? Hak ada akidah. Hak ada ilmu lah. Bukan hak ibadat seorang gitu, bukan. Lepas tu kita ada sedekah jariah. Gitu je lah. Mana apa kita harap. Bila kita harap-harap ni, tak ada lah nak sombong. Orang hak sombong ni, orang tak harap ke Tuhan. Kalau kita harap ke Tuhan segala-gala, kalau bahagian kita ke Allah lah. Mana nak sombong ke mana dah. Kita mengharap. Kita mengharap kepada kerahmatan kurnia Allah Ta'ala. Tak mudah. Tak apalah, kita pergi jalan pondok sekali cik. Tunggu cik. Nanti cik jadi kisah lagi kan. Jadi kisah kan. Ada seseorang, dia tak mau pergi pondok, lepas dia pergi sekali tak mau balik. Jadi cerita lagi kan. Ya bukan. Sekarang ni kalau cik pergi ziarah pondok, duduk seminggu tak mau balik. Lain kali cik boleh dengar dalam kuliah, ada seorang mak haji yang tak mau pergi pondok, lepas pergi pondok seminggu tak mau balik dah. Suka duduk pondok. Tapi nama tak sebut lah. Nama siapa tu tak sebut. Bukan duduk rumah ni ialah nak uzlah tu payah. Nak uzlah, nak asingkan diri kurang sikit. Banyak perkara rumah ni. Dengan TV padang dah kadang-kadang rumah ni ralik je. Dah banyak mana masa kita rugi depan TV. Duduk pondok, dalam masjid semua duduk. Dalam TV tak ada. Duduk dalam masjid semua iktikaf. Kita duduk rumah, kita bila iktikaf masa main jemaah je. Lepas tu balik tengok TV semula. Dah. Kita masa muda banyak dah masa hak terbuang. Tua pula terbuang dengan drama. Khoya pula tengok pelakon muda-muda, perasan masa muda dia comel. Allah, habis ada ambil gitu je. Jadi kita biar ada nenek hak sedekah jariah. Pak kita, kawan kita alhamdulillah dapat sekolah jalan semua. Ada. Kita di Tasik ni kutipan untuk Masjid Syekh Daud tak ada semua. Kemudian hak dalam live FB ni memang kita ada elang semua. Bulan lepas hak akaun, hak dalam akaun sebulan tengok boleh 15,000 bulan lepas. Bulan mana lah, bukan ambil bulan lepas, ambil bulan 1 mana bulan 12 lah. Hak ambil bulan ni 4,100 untuk sebulan. Cukup sebulan kita tengok tak ambil. Cukup sebulan tengok tak ambil. Masuk akaun ada 200, 300, 100, 50. Lain ni nak masuk akaun tak pergi ke bank. Dia online je sekarang ni. Dia tak pergi bank, ada masuk 50, 100, ada macam-macam. Ada semua mana boleh dalam 4,100. Hadis tafsir Quran ni pun ada lagi waktu. Mana kita nak ada tu lah, ada sedekah jariah. Mana kita mati ni pahala berjalan semua. Harap tu lah kitanya. Cuma bagian kita ni letak akidah molek. Bagian letak akidah molek. Benda ni. Kena letak keikhlasan hati kita molek. Lepas tu hak dosa-dosa dengan Adam tu, hak benda hak lama-lama kita dah ingat dah. Kita buat amal ibadah, kita sedekahkan pahala kepada mereka yang kita ada salah dengan mereka. Gitu je lah. Sebab kita nak minta maaf tak boleh dah, sebab kita dah tahu dah benda lama. Tak ingat dah kitanya. Kita
buat amal buat kebajikan, kita niatkan pahala kepada mereka yang kita ada salah dengan mereka, yang kita nak minta maaf pun tak tahu dah siapa mereka. Mungkin mereka mati dah ke apa semua. Gitulah jalan dia nya. Ada ni. Tapi pentingnya kita duduk dalam belajar semua fardu ain. Tu je mustahab. Belajar ilmu diri, bukan belajar untuk ilmu khoya, makan tak payahlah waktunya. Biarlah. Kita ni orang dah bila nak patuh hang, ginilah kita orang lemah. Dia buat gitu je. Orang gitu dia nak nyehu je kadang-kadang. Kita ngaji tinggi-tinggi, awak dia duk ngaji fardu ain nak patuh hang. Yalah kita ni tak patuh hang pun tak apalah, janji Tuhan tak marah. Ya gitu sudahlah. Awak tak apalah, awak Tuhan reda sangat dah. Makan tinggi dah. Tengok warna. Orang kita ni kadang-kadang apa boleh beri gitu biar dia perasan sikit. Nak hampir dengan Tuhan warna akidah tak betul semayang bang, tak apa ilmu, duk nakkan derhaka pada Allah, dia perasan. Kita tak apalah kalau kata bila nak sampai ke Tuhan duk main syariat aja. Yalah kita syariat pun tak selesai lagi. Diri pun banyak lagi tak selesai. Tilik pula pada anak cucu pun banyak yang kita cuar. Gitulah kita ni orang lemah, orang banyak salah. Harap-harap Tuhan ampun. Dah. Kemudian dengan doa-doa orang-orang yang soleh. Doa soleh, doa semua, termasuk kita semua dalam doa dia. Gitu je lah. Itu je lah kitanya. Yang pentingnya biar kita duduk dalam belajar asas, duduk jaga hak amalan. Tahu kan? Tak payah mana sebenarnya. Kita belajar jaga hak ilmu. Kita belajar apa tu? Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Hak tu semua tak apalah kitanya. Pada hak tu semua tak apalah kita orang tua ni. Awak tak apalah orang hak pandai-pandai. Pergi ngaji mufadhil sampai jadi alim ulama gitu. Kita ni ngaji bukan nak buat amal, nak betul akidah, nak betul semayang bang, nak betul hubungan hati kita dengan Allah. Tu je kita ni. Bukan demo nak ngaji tinggi ngajilah sebab nak jadi alim ulama. Beri gitu. Kadang-kadang orang gini kena beri gitu baru dia set-up. Ilmu fardu ain buat lebih kurang. Belajar fardu ain wajib ijma' ulama. Jaga molek. Kewajipan agama jangan duduk buat remeh-remeh. Jangan. Kita dak belajar dah sebesar dah. Kita buat kecil-kecil pula jangan molek, jangan. Orang dok semayang contoh dah sebesar dah. Jangan dok pelekeh semayang. Tak belajar fardu ain dah sebesar dah. Jangan dok pelekeh belajar fardu ain, mu tak mau belajar pun. Pada ni. Pelekeh pula, tu dah orang lain pula kesalahannya. Jangan dok pelekeh tapi belajarlah sama. Kita tak belajar fardu ain, kita tak pelekeh, tak jadi juga belajarlah. Belajar. Bila kita belajar fardu ain, ni tak kata tak kalau rendah ni. Kita akan hak tu tak tahu, kita akan sedarlah kita ni tak ada ilmu. Banyak tak tahu. Yang masalah kitanya tak tahu tapi perasan tahu. Dipanggil apa tu? Jahil murakkab. Biasa dengar tak jahil murakkab? Comel ke jahil murakkab ni? Jahil berlapis. Jahil berlapis mana apa? Dia jahil tak tahu tapi dia jahil baru dia jahil. Jahil berlapis lah panggil. Jahil ni tak tahu. Dia tak tahu. Tapi dia tak tahu baru dia tak tahu. Dia rasa macam dia tahu. Ni kata jahil berlapis ni. Jahil basik ni dia tak tahu dan dia sedar dia tak tahu. Jahil selapis ni mudah dia nak belajar. Dia sedar nak belajar, nak tanya orang apa semua. Kalau jahil berlapis ni dia cakap macam dia pandai je. Ni payah. Payah pesen ni. Ada ni. Jadi kita belajar hak ni baru tahu. Kalau kita buat sama-sama ni kena molek. Alhamdulillah gitu jelah. Tapi bila kita buat kemudian ni sahih dah. Kita duk niat semai fardu zuhur, kita niat tak tahu dah. Ni niat wajib, ni niat sunat. Kita semai rawatib qabliyah ba'diyah. Kita tahu dah hak niat qabliyah, hak ni hak wajib dan niat. Hak ni hak wajib dan niat sembahyang ba'diyah. Tapi kita niat bukan niat bahagian hak wajib je. Hak sunat kita niat juga. Tu sunat. Contoh kita tahu. Kenapa ni? Kita buat tu dengan terang ilmu. Bukan dengan gamuk-gamuk. Bukan dengan agak-agak, bukan. Kamu niat rawatib zuhur macam mana? Saya niat bergiang. Dan niat bergiang tu cukup dah wajib.
dah tahu berapa kali boleh dah berapa kali dah. Tambah lagi tu. Ada ni. Kita niat macam kita kata sembahyang rawatib, kita pun niat. Kita tanya, kalau orang tanya kita niat macam kita pun niat panjang. Cukup dah wajib tu. Cukup barangkali. Jangan ada barangkali gitu ni sembahyang tiang agama ni tak ada barangkali. Sebab apa? Nak barangkali apa ni molek dah ni. Niat ada 4 martabat. Martabat yang kedua, qasa dan ta'ayyun. Hak rawatib pun qasa dan ta'ayyun. Mana wajib qasa ta'ayyun tak wajib. Mana jelas agak gitu Bukannya payah sangat. Cuma belajar je. Tu kata tak payah mana belajar. Sabar dalam belajar. Tu je lah. Lepas tu belajar je lewat kita redok tu bahagian kita. Semua tu atas bahagian masing-masing. Jadi hak martabat yang kedua, hak semayang yang memada dengan qasa dan ta'ayyun, artinya meniat akan zat semayang tu qasa saja aku semayang, dan meniat akan waktunya macam duha, atau sebabnya macam tahiyat masjid lah kita kata, tahiyat masjid, sunat wudu. Misal dalam kitab ni semayang sunat gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Apa sebabnya? Gerhana matahari saja aku semayang gerhana matahari. Saja aku semayang qasa gerhana matahari, ta'ayyunkan sebab dia gerhana matahari, gerhana bulan tu sebab dia. Itu hak wajib. Hak niat comelnya saja aku semayang sunat gerhana matahari 2 rakaat makmum kerana Allah. Biar panjang gitu. Tapi hak wajibnya saja aku semayang gerhana matahari. Dah sunat dah sebut ke? Sebut sunat tu sunat jua. Gitu kan? Kan payah. Tak raba-raba mana apa. Jelas. Kan kita kan semai sunat gerhana matahari. Semai sunat. Sebut sunat tu sunat. Tapi jangan tinggal niat sunat tu. Sebab sunat juga. Boleh pahala. Tapi hukumnya hak wajib qasa dan ta'ayyun jua. Ta'arruf datangkan kata sunat, hukumnya sunat. Dia gitu. Ada ni. Tak jelas gitu ilmu. Jelas. Tak suka ke kalau kita tahu jelas gitu? Sukalah apa kita buat ni dengan terang ilmu, bukan dengan gamok-gamok agak-agak. Wallahu a'lam. Ni kitab 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Muka surat 24. Surat 24. Surat 24 baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tersebut di dalam asar daripada sahabat radhiyallahu anhum, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkura wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin naumin. Kullu akulin syarubin naumin. Naumin.
Dia molek hamzah tu lepas waw yang pertama tu ejaan dia tu. Nun, waw, lepas tu hamzah, waw, lepas tu mim. Naumin, akulin, syarubin, naumin. Mana hamzah tu atas waw yang pertama. Kalau saya ni ada rumah suku untuk hamzah tu. Dia hamzah tu bukan rumah suku tu, dia kena duduk atas waw. Ya, kalau saya ada rumah suku. Nun terus pada waw. Waw dua tu ialah. Dan sekarang ni lepas nun tu ada dak rumah lagi. Dia hamzah tu atas waw, dia tak ada rumah dah tu. Naumin. Artinya di antara kamu yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling itu dia nak orang yang paling selalu berlapar. Orang yang paling selalu berlapar, yakni berpuasa. Orang yang lebih lama lapar tu. Puasa satu-satu dia puasa. Mana kalau dok puasa pun, kalau sebelah malam mana ada puasa pun dalam keadaan lapar. Ni kadang-kadang puasa lapar siang, malam berdek siang lapar. Dan ni dia bukan kata berpuasa ni, selalu dalam keadaan lapar. Dan banyak berfikir. Dan di antara kamu yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala ialah setiap yang pemakan. Itu mau gitu. Setiap yang pemakan. Mana apa? Tiap-tiap yang banyak makan. Adik gitu. Dan banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dam tu tak ada tu. Dia tak ada dam situ. Banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Hak ni hak paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerja, makan, minum, tidur. Sebab apa gitu tu? Dah pecing dah, tak ada kerja. Pergi dengar belajar lah. Pergi dengar sekali tak faham. Dah dia tak ada asas dengar sekali tu kepada. Tak ada dah, nak sabar-sabar, tunggu dulu. Mari dulu, orang lain semua sama je. Cuba kau tanya orang yang duduk belajar tu, mula-mula mari belajar tu boleh faham lalu ke tak? Tak juga. Dengar dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Tidur tu mana tak faham lah tu. Tidur dulu. Lama-lama faham sikit, kurang sikit tidur. Mari tidur pun tak faham. Dia dah tak faham ni jadi puas. Jadi jemu. Bila puas jemu ni kok, ekong pula sedap. Di rumah tak ada ekong. Tidurlah mula-mula. Yang ada ni. Tapi kalau kita tak sabar kok, pakat tak mau belajar. Lepas tu ambil rumah, makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Kadang-kadang tak boleh duduk gitu, tak bagus kesihatan. Dia pun buat kerja. Buat kerja, buat kerja. Ni saya biasa buat contoh ni. Tak ada kerja, dia buat kerja. Di sini molek buat pitu ni. Dia pun katok dinding buat pitu. Dah jadi pitu sini ni. Dia pun pecah balik buat tikat. Lama-lama balik asal tikat pun tak jadi, sini masuk air. Dia pun pecah tikat, balik semula dinding. Tengok dia buat kerja. Cari kerja. Buat kerja. Malah duduk saja. Nunggu dengar. Tambah. Wadah ni. Ada orang biasa gitu. Bila berhenti kerjanya, terembah barang atas kaki, nyakit kecil manis, lambat baik barulah ada buat kerja. Berapa? Terlantar dah. Jatuh barang atas kaki. Lepas tu pergi belajar. Nak pergi belajar kan dah terlantar dah. Pada ni.
Jadi makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Hak Tuhan kasihnya orang yang banyak lapar. Faham tak ni? Tapi di belapor ni dia ada latihan dia. Dia tak boleh buat lapar tiba-tiba mudarat salah pula. Tu kisah-kisah orang lapar tu. Kisah-kisah orang lapar tu dia ada peringkat. Kalau masa ngaji dulu tu guru ayat warna, mula-mula bernasib banyak tu. Kemudian kurang sikit. Kemudian tapi tak berasa lama-lama kurang. Tambah sikit. Dah tambah ni dah kurang. Dah berasa macam tak cukup lagi tu, tapi malas dah nak hak lain. Tak nak nasihat lain malas dah. Lama-lama akhirnya jadi terlatih. Dia kena gitulah. Dia tidak boleh buat secara tiba-tiba. Waktu mudarat. Ada ni. Waktu mudarat. Dia kena beransur-ansur. Faham tak ni? Tapi ni berbentuk latihan lah. Kemudian kena tengok pula kodok kesihatan kita pula. Kena jaga pula kodok kesihatan kita. Sebab kita kena jaga kesihatan. Sebab kita nak ibadah. Tak sihat tak boleh buat ibadah. Nak belajar tak boleh. Nak ibadah tak boleh. Kita berjaga makan minum kita untuk buat ibadah. Hak kata hak Tuhan kasih berlapor ni, dia ada peringkat dalam latihan dia. Faham tak ni? Adapun orang yang banyak makan ni, loba atas makan, tu sifat yang tercela waktu tu. Faham tak ni? Kita orang Islam, sifat loba atas makan ni dok lah macam orang kafir tu. Orang kafir dia punya mikir dia makan semata-mata. Tu je mikir dia. Makan. Lepas tu makan belaka pula. Habis benda dia makan. Lepas tu dah lah dia makan pula pelik. Atas meja penuh. Faham tak ni? Lepas tu dia makan pula. Makan pelik-pelik tu. Allah, kalau kita kata pakai mutus situ. Tak. Semua dia je. Ni dia. Kita Islam tak lah. Maknanya kita makan tu, mana tak lah kita kata macam orang tak ada agama tu. Ada ni. Kemudian hak masalah kata mensediakan makan, dalam kitab Penuh Hati dia panjang cerita lah. Hak peringkat siddiqin secara mana hak dia makannya. Dia ada peringkat pada ni. Dia ada kodor dia. Lepas tu peringkat ni makan berapa kali, peringkat ni makan berapa kali. Dia ada peringkat dia lah. Mana kalau makan 2 kali sehari, turun kepada peringkat orang awam 2 kali sehari. Orang yang salik perjalanan penyucian rohani sekali je sehari. 2 kali je turun peringkat orang awam. Ni cerita bab penyucian rohani, ngunyak sama-sama. Duk kedah sama pagi petang makan kedah. Tapi cerita bab makan sama. Ni senyum sudah lah. Makan 3 kali sehari. Macam hak kita duk bela tu. Suka pula dah. Tengok kita duk bela tu. Kerja apa dia tu? Makan je kerja dia. Macam mana? Tengok kucing makan. Kucing kan makan semua. Tuang dia makan semua. Sama dia bela. Kena. Tapi kita peringkat kita ni makan acak kali tak apa, tapi jangan banyak. Peringkat kita ni. Faham tak ni? Tahu dia ada peringkat. Dah kita peringkat syariat kan, peringkat orang awam kan. Makanlah acak kali pun, tapi jangan bersangatan kenyang. Faham tak ni? Mana kan kita kalau kita makan tak kenyang, kita akan makan pula. Tak apa, makanlah pula. Nak tu peringkat kita ni. Sebab tu kata dia ada peringkat pula hak kodo nak makan tu. Mana ni sukatan makanan satu. Barang yang kita makan, barang yang macam ni ada peringkat dia. Kemudian berapa kali makan. Dia ada peringkat dia lah. Dan ni ada peringkat sekali sehari, ada peringkat 2-3 hari sekali. 5 hari sekali, 7 hari sekali. Dia ada peringkat dia. Tapi hak ni hak latihan lah. Ada ni. Hak kita peringkat syariat, makan, yakin halal, kurangkan yang syubhah. Lepas tu makan berulang kali tak apa, tapi
kita hak macam Nabi kata itulah 1/3 makanan dalam perut kita, 1/3 minuman. Tengok Nabi ajar minum tu banyak. Makanan 1/3, minuman 1/3, napas udara 1/3. Mana apa ni? Dak penuh. Sebab apa? Ada untuk 1/3 untuk napas. Nabi suruh bagi 3. Mana kita makan cak kali tak apa, tapi makan macam Nabi kata tu. 1/3 makanan, 1/3 air, 1/3 udara. Kalau kita jadi sesak napas tu, tempat udara tak ada penuh. Pada ni. Mana lebih dia penuh tu penuh. Makna apa? Tempat udara tu dengan makanan. Pada dia saeh sok apa baik? Saeh. Saeh. Dia skok dada. Saeh. Sebab apa? Sebab tak ada ruang udara dalam maidah kita, dalam perut besar kita. Kita duduk kodah tu. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3-nya udara. Walaupun kita makan tu berulang kali. Pagi makan, tengah hari makan, petang makan. Petang dia tak makan malam. Makan nasi ni, makan nasi petang. Malam biskut pula, roti pula. Gitu lah. Sebab apa? Sebab tak boleh tidur. Ceruk. Ceruk apa? Ceruk tu ceruk hak yang makan lembu tu ceruk. Cerung, bukan ceruk. Daerah lain-lain. Mana kena minum air dulu nak tidur, minum susu dulu kena tidur, makan roti sikit, nasi dah, nasi sebelah petang. Kalau tua-tua kan dia makan pula tak banyak mana dia makan. Dah ni. Gitu jelah. Banyak kali, tak apa banyak kali. Tapi jangan kita memenuhkan perut kita dengan makanan dan minuman semata-mata. Yang ke-10, banyak bercakap, yakni loba berkata-kata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.